Kenapa kejuruteraan begitu sukar dan percayalah bukan kerana sebab yang anda bayangkan. Cakap lebih lanjut tentang kejuruteraan. Hari ini perbualan adalah mengenai satu topik yang ramai orang bincangkan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar faham kenapa belajar kejuruteraan begitu sukar. Dan yang paling menarik ialah sebab utama sebenarnya bukanlah seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Semua orang bercakap tentang kira-kira yang rumit, formula yang panjang, matematik lanjutan. Tapi adakah itu sahaja? Adakah kesukaran hanya terletak pada kandungan? Mari kita lihat satu persatu kerana jawapannya jauh lebih menarik dan mungkin juga lebih manusiawi daripada apa yang nampak pada pandangan pertama. Memang tidak dapat dinafikan sejak awal lagi. Kejuruteraan memang terkenal sebagai salah satu kursus yang paling mencabar dan data memang menunjukkan perkara itu. Di seluruh dunia, ijazah kejuruteraan biasanya berada antara yang mempunyai purata markah terendah dan beban pembelajaran di luar kelas yang paling tinggi. Tapi, kenapa perkara ini berlaku? Adakah ia hanya kerana subjeknya rumit atau ada sesuatu selain kandungan yang membuat ramai orang berpeluh dingin? Itulah sebenarnya perkara yang saya ingin terokai hari ini. Tujuannya bukan untuk melemahkan semangat anda, tetapi untuk membantu anda melihat kejuruteraan dengan lebih jelas dan, yang paling penting, untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Untuk menyusun perbualan ini, mari kita bahagikan kepada 3 sebab utama mengapa kejuruteraan lebih sukar daripada yang disangka. Untuk menyusun perbualan ini, mari kita bahagikan kepada 3 sebab utama mengapa kejuruteraan lebih sukar daripada yang disangka. Bahagian mental, pengurusan masa anda dan perubahan gaya hidup yang diperlukan oleh kursus ini. Dan saya ingin beritahu awal-awal, kebanyakan orang hanya nampak yang pertama sahaja. Dan 2 lagi sering mengejutkan para pelajar. Mari kita mulakan dengan bahagian mental. Jom. Apabila seseorang memikirkan tentang kesukaran dalam bidang kejuruteraan, biasanya mereka fikirkan tentang subjek seperti kalkulus, fizik, mekanik, termodinamik dan sudah tentu semua ini memerlukan pemikiran logik. Tetapi adakah kesukaran sebenar hanya terletak pada kerumitan subjek atau ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku? Inilah persoalan besar yang pertama kerana dalam praktiknya bukan pun kerumitan kandungan yang menjatuhkan kebanyakan pelajar. Ia adalah tuntutan besar terhadap ketahanan mental. Bukan sekadar untuk memahami teori, ia tentang menghabiskan tempoh yang lama untuk belajar, berlatih dan memperhalusi kemahiran sehingga idea itu akhirnya benar-benar masuk akal. Dan di sinilah soalan yang ramai orang tidak tanya muncul. Adakah anda sudah biasa meluangkan 4, 5, 6 jam fokus pada satu topik sahaja? Jenis masalah ini sebelum masuk universiti kerana kebanyakan orang tidak pernah mengalaminya. Dan apabila mereka menghadapinya buat kali pertama, kejutan itu sangat besar. Otak kita memang tidak biasa dengan usaha yang berterusan seperti itu. Ini tidak bermakna seseorang itu bodoh atau lemah dalam matematik. Tetapi otak berfungsi seperti otot. Ia memerlukan latihan, masa dan pengulangan untuk meningkatkan ketahanan. Pernahkah anda cuba berlari 20 km tanpa pernah berlari sebelum ini? Ia adalah prinsip yang sama. Soalan yang betul di sini ialah berapa lama masa yang diambil untuk anda membina ketahanan mental seperti ini. Pembinaan ini memerlukan beberapa minggu dan kadang-kadang berbulan-bulan. Sepanjang proses ini, ramai pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di sekolah menengah mendapati bahawa masalahnya bukanlah kecerdasan tetapi tabiat dan usaha berterusan. Dan inilah yang banyak menjelaskan mengapa ramai pelajar yang sentiasa dianggap sebagai genius di sekolah menengah akhirnya terkejut besar apabila mula belajar kejuruteraan. Mereka tidak pernah perlu mengekalkan usaha selama berjam-jam tanpa henti. Jika itu adalah bahagian mental, lapisan kedua ialah jadual waktu. Dan di sini datang satu lagi soalan penting. Bagaimana untuk menyelitkan salah satu jurusan yang paling mencabar ke dalam rutin yang sudah pun penuh? Kenapa? Kerana sebelum masuk universiti, semua orang sudah pun mempunyai satu set komitmen, kerja, keluarga, pasangan, hobi, kawan-kawan, latihan dan rehat. Maksudnya,
Satu mozek rutin-rutin kecil yang hampir memenuhi sepanjang hari. Jadi, apa yang ramai orang lakukan? Mereka cuba sahaja untuk menyelitkan pengajian universiti ke dalam semua itu. Seolah-olah kejuruteraan hanyalah satu lagi kotak kecil dalam kalender. Tapi adakah itu benar-benar berkesan? Kebiasaannya tidak. Kebanyakan pelajar akhirnya sedar dengan susah payah bahawa kejuruteraan tidak boleh sekadar diselitkan. Ia mesti menggantikan yang lain. Dan disitulah bermulanya kesakitan. Kerana sesuatu perlu dikeluarkan dari rutin untuk memberi ruang kepada masa belajar yang diperlukan. Dan apa yang anda pilih? Kurang masa bersama kawan-kawan. Kurang jam bermain. Kurang masa berehat. Ini adalah soalan yang sukar dan kerana tiada siapa suka mengorbankan perkara yang mereka sayang, kejutan proses penyesuaian itu selalunya terasa berat. Perancangan yang berkesan sebelum masuk universiti kini sudah tidak berkesan lagi. Rutin perlu direka semula dan ini memerlukan disiplin serta pengetahuan diri. Tetapi jika soal jadual sudah rumit, lapisan ketiga mungkin yang paling sukar sekali. Gaya hidup sebelum masuk universiti. Kebanyakan orang menjalani kehidupan harian yang lebih santai. Ada masa lapang untuk berehat, hobi secara tetap dan kebebasan untuk melakukan sesuatu bila-bila masa mereka mahu. Cuma jurusan kejuruteraan mengubah tumpuan utama hari itu. Persoalannya sekarang, adakah anda sanggup untuk menyusun semula sepenuhnya cara hidup anda? Untuk mengutamakan pelajaran. Kerana kejuruteraan bukan sahaja memerlukan pengurusan diri, ia juga memerlukan konsistensi. Memerlukan anda meletakkan pelajaran di tempat teratas dalam senarai, walaupun anda penat. Walaupun subjek itu bukan kegemaran anda. Walaupun nampak macam tiada apa yang masuk dalam kepala. Di situlah ramai yang merasai kesan emosi, rasa seperti kehilangan sedikit kebebasan yang dulu. Dan itulah pertembungan antara siapa anda dulu dan siapa anda perlu jadi. Dan ini tiada kena-mengena dengan formula, pengiraan atau persamaan. Ia berkaitan dengan identiti. Ia tentang memahami bahawa jalan yang sukar memerlukan versi diri yang lebih kuat dan matang. Adakah anda bersedia untuk melepaskan beberapa perkara demi membina sesuatu yang lain? Soalan ini biasanya mendedahkan mengapa kejuruteraan membuat ramai orang kecundang bukan kerana kesukaran teori tetapi kerana kos transformasi. Dan apabila kita memahami tiga lapisan ini, ia menjadi jauh lebih mudah untuk melihat kejuruteraan seperti mana ia sebenarnya. Bukan sekadar satu bidang pengajian, tetapi satu proses pembangunan diri. Universiti menuntut pelajar untuk berubah dan itu memang tidak selesa. Tetapi pada masa yang sama, perubahan inilah yang menjadikan kursus itu begitu kuat kesannya. Inilah sebabnya ramai orang berkata bahawa kejuruteraan bukan sahaja mengajar isi pelajaran tetapi juga membentuk cara berfikir. Jadi pada akhirnya, kenapa kejuruteraan begitu sukar? Adakah ia hanya kerana kandungannya atau kerana ia memerlukan anda untuk berkembang, berubah dan berevolusi? Mungkin soalan yang paling penting ialah sejauh mana anda sanggup berubah untuk mencapai matlamat ini? Kerana jika ada sesuatu yang kejuruteraan buktikan setiap hari, ia adalah kesukaran di sepanjang jalan. Itulah yang sebenarnya mempersiapkan anda untuk menjadi jenis profesional dan individu yang anda akan jadi selepas ini. Jika video ini membantu anda melihat kursus ini dari sudut yang berbeza, misi tercapai. Tujuan di sini bukan untuk mematahkan semangat sesiapa, tetapi untuk membantu anda datang dengan lebih bersedia. Kerana kejuruteraan, walaupun mencabar, mempunyai potensi luar biasa untuk membuka peluang dan mengubah masa depan anda. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, susun diri dan jaga rentak anda, teruskan ke hadapan. Perjalanan ini memang berat, tapi hasilnya sangat berbaloi. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian. Tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan agar anda diingati dalam video-video kami.